Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Semoga kamu semua berada di dalam keadaan sehat. Kemahiran dan pembelajaran kita hari ini ialah mengenal pasti kata majmuk dan juga menggunakan kata majmuk dalam cerita yang kita akan tengok sebentar saja lagi. Jadi untuk itu, murid-murid sila buka buku teks muka surat 27. Sila buka buku teks jilid 2 muka surat 27 dengan tajuk Sayangi Air Terjun Kita. Ya, sayangi air terjun kita. Jadi di dalam cerita ini nanti kita kenal pasti manakah yang dikatakan ayat kata majmuk. Ya, apakah yang dikatakan kata majmuk ataupun manakah yang dikatakan kata majmuk. Okey. Baik, sebelum itu cikgu nak beritahu dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk. Okey. Tadi di bawah buku teks kamu itu dalam kotak info bahasa itu ada dinyatakan. Ya, ini. Kata majmuk ialah gabungan dua kata dasar atau lebih untuk menghasilkan satu kata baharu. Contohnya alat tulis, sapu tangan, atur cara, kaki bangku dan sebagainya. Okay, itu maksud kata majmuk. Gabungan dua kata dasar. Ya, dua kata dasar digabungkan kemudian membentuk ataupun menghasilkan satu kata baharu. Okey, cikgu bagi contoh ya. Cikgu bagi contoh lain. Kereta. Ini kereta, kata dasar. Ini api. Ya. Bila digabungkan dia jadi kereta api. Jadi kereta api sudah jadi perkataan lain. Lain maksudnya. Ya, asal dia tadi kereta, ini api. Kereta digabungkan dengan perkataan ni api, dia jadi kereta api. Okey. Contoh lain, jalan. Jalan lain, raya. Raya lain. Maka jadilah dia jalan raya. Okey? Ya, lain. Ini tadi ya. Kereta, ini api, okey. Baik. Kalau ini jam tangan. Gabungan daripada dua kata dasar jam dan juga tangan. Dia ni akan membentuk kata majmuk jam tangan. Ini jalan. Jalan. Raya tu contohnya hari raya puasa, hari raya haji. Jadi bila jalan digabungkan dengan perkataan raya, dia akan jadi jalan raya. Ini jalan raya. Okey. Ini kereta api yang tadi kita gabungkan tadi. Kereta dengan api. Okey. Kipas. Kipas. Kipas tangan tu pun kipas. Kemudian angin. Kipas digabungkan dengan perkataan angin, dia jadi kipas angin. Itu telah dimajmukkan. Okey. Ini kad. Kad satu kata dasar yang lain. Undangan. Undangan ni maksudnya jemputan. Jadi bila digabungkan dia akan jadi satu perkataan ataupun kata majmuk, kad undangan. Nasi. Nasi. Nasi yang biasa kita makan setiap hari. Lemak. Lemak ni lain.
Bila digabungkan dia jadi nasi lemak. Jadi membentuk satu perkataan baru. Okey. Kapal. Kapal biasanya ataupun kapal ini berada di laut. Kalau perkataan kapal saja. Terbang. Terbang ni. Biasanya yang terbang ni burung. Bila digabungkan kapal terbang, jadilah dia kapal terbang. Okey. Sarung. Digabungkan dengan tangan, dia jadi sarung tangan. Peti. Digabungkan dengan sejuk, jadi peti sejuk. Okey. Itu di antara contoh-contoh kata majmuk. Dan banyak lagi ya, kalau kita cari banyak lagi contoh-contoh kata majmuk. Baik. Jadi kita kenal pasti manakah kata majmuk yang terdapat di dalam cerita sayangi air terjun kita. Ya. Baik. Kita tengok dulu ya. Pada hari Minggu yang lalu, Hasan dan keluarganya telah berkelah di kawasan air terjun. Ya, air terjun. Jadi di sini kalau kita lihat kata majmuk yang pertama ialah air terjun. Okay. Air satu perkataan yang lain. Terjun satu perkataan yang lain. Bila digabungkan dia jadi air terjun. Okay. Jadi air terjun ni selalunya dapat di dalam hutan. Okay, itu yang pertama. Ya ni air terjun ini ya. Okay. Baik. Ketika sampai, mereka melihat sepasukan anggota Persatuan Pencinta Alam sedang membersihkan kawasan air terjun. Okey, masih lagi air terjun. Jadi tak adalah kata majmuk yang lain, tak ada di sini. Hasan dan keluarganya turut membantu anggota Persatuan Pencinta Alam. Ini kisah Hasan dan juga keluarganya pergi berkelah di satu kawasan air terjun. Okay, semasa mereka pergi ke sana, mereka melihat sepasukan anggota Persatuan Pencinta Alam sedang membersihkan kawasan air terjun, ya, tempat mereka pergi tadi. Jadi, bagaimana kita nak sambung cerita ini dengan menggunakan kata majmuk yang diberi ini. Ya, kata majmuk yang ditulis dengan warna putih dalam kotak warna merah. Ya, contohnya jam tangan, papan tanda, sarung tangan, plastik sampah, botol air, tong sampah. Jadi macam mana kita nak membina satu cerita dengan menggunakan kata majmuk yang diberi ini. Ya, jadi kamu dengar dulu. Jadi kita dah baca sampai sini ya. Hasan dan keluarganya turut membantu anggota Persatuan Pencinta Alam itu. Okay. Jadi kalau kita nak sambung, kita boleh sambung macam ini contohnya. Contohnya kita nak gunakan kata majmuk sarung tangan. Jadi anggota-anggota Persatuan Pencinta Alam itu memakai sarung tangan ketika membersihkan kawasan air terjun itu. Boleh tulis macam itu nanti. Boleh cerita macam itulah sebab kita menggunakan kata majmuk sarung tangan. Ya. Kemudian macam mana pula kita nak gunakan tong sampah contohnya. Tong sampah. Kita boleh juga kata mereka mengutip
ranting-ranting kayu dan membuangnya ke dalam tong sampah. Itu contoh ayatnya lah. Jadi kamu boleh gunakan ayat kamu sendiri nanti. Ya. Ini mereka kutip ranting-ranting kayu dan memasukkannya ataupun membuangkannya ke dalam tong sampah. Ini tong sampah. Ya. Jadi kata majmuk dia tong sampah. Tong, kalau ikut tong adalah kata dasar yang lain. Sampah adalah satu kata dasar yang lain. Bila digabungkan jadi tong sampah. Okey. Sekarang ni kita dah tengok pula. Ni plastik sampah. Jadi mereka buat apa tu? Ni plastik sampah dia. Mana nak buat ayat? Okey. Kamu boleh buat ayat. Contohnya mereka juga menggunakan plastik sampah untuk mengumpulkan cebisan sampah yang terdapat di tanah. Ya, cebisan. Maksudnya sampah-sampah yang kecil lah. Ya. Mereka juga menggunakan plastik sampah untuk mengumpul cebisan sampah yang terdapat di tanah, di atas tanah sebagainya. Okey. Jadi kita dah gunakan kata majmuk tong plastik sampah. Okey. Sekarang ni kita nak gunakan apa lagi? Botol air contohnya. Contohnya Hasan membantu ayahnya mengedarkan air botol. Ya, botol air, ini air botol ni. Ni yang sebenarnya perkataan air botol. Ya. Air botol kepada semua anggota persatuan. Hasan membantu ayahnya mengedarkan air botol kepada semua anggota persatuan. Ini tukar jadi air botol. Kalau botol air nanti dia kosong. Okey. Okey. Jadi kata ganda mana lagi yang kita belum buat? Papan tanda contohnya. Okey, kita boleh sambung. Contohnya ini ada dua orang kan? Dua orang. Jadi di sebelah mereka dua orang anggota persatuan sedang memacakkan. Memacakkan ni maksud dia mendirikan lah, menanam. Ya, dua orang anggota persatuan sedang memacakkan sebuah papan tanda. Ini papan tanda ni. Terima kasih kerana menjaga kebersihan. Ini papan tanda. Okey, dua orang ahli persatuan tadi. Ya. Dua orang ahli persatuan sedang memacakkan sebuah papan tanda. Okey, ataupun sedang mendirikan sebuah papan tanda. Sedang membuat okey. Kalau nak sambung lagi, papan tanda itu sebagai tanda terima kasih kepada pengunjung kerana menjaga kebersihan kawasan rekreasi ataupun kawasan tersebut. Okay. Jadi mana lagi kata majmuk yang kita belum gunakan? Contohnya jam tangan. Jam tangan. Ketua persatuan memantau atau memerhatikan aktiviti anak-anak buahnya. Beliau melihat jam tangan dari semasa ke semasa untuk memastikan aktiviti pembersihan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Itu
contoh, kita gunakan jam tangan. Ataupun ketua persatuan pencinta alam tersebut sentiasa melihat jam tangannya untuk memastikan aktiviti membersihkan kawasan air terjun tersebut menepati masanya. Ya. Jadi dia dah jadi sebuah cerita dengan kita memasukkan beberapa kata majmuk yang diberi tadi. Okay. Jadi selepas ini cikgu nak kamu tulis cerita sayangi air terjun kita ini di dalam buku tulis. Dalam buku tulis bahasa Melayu. Ya, mula-mula salin ni dulu, salin ni, salin tajuk dulu. Salin tajuk, dan salin ini. Okay. Kemudian salin ini. Dan seterusnya sambung cerita tadi, ya, seperti mana yang cikgu beri contoh tadi. Ataupun kamu nak gunakan ayat kamu sendiri pun boleh. Okay. Buat dalam buku tulis bahasa Melayu. Jadi cara penulisan karangan ini seperti mana yang kita telah pelajari dahulu. Okay. Mula-mula kena tulis macam ini. Tak perlu jarak daripada garisan ni. Bila masuk perenggan kedua, ini kita katakan perenggan kedua, barulah jarakkan. Ni. Perenggan pertama tadi tak perlu jarak. Ni perenggan kedua. Nanti bila sambung masuk perenggan tiga, kamu jarak juga seperti perenggan dua ni. Jarak juga macam ni. Okay. Perenggan tiga. Kalau kamu nak masuk perenggan 4 pun sama. Ya, terpulang pada kamu nak buat berapa perenggan. Jadi, cikgu rasa itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, cikgu harap kamu siapkan kerja kamu, ya, buat dalam buku tulis. Ya, jadi sekian saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.